أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم امتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengaturkan, mengizinkan kita sekali lagi bersama di pagi ini, pagi Rabu 21 hari bulan 2 2024 yang untuk menyambung pembelajaran kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran. Ya. Mengenal kalimah ni bermakna bukan tahu makna sahaja. Ya. Makna itu hanya salah satu daripada 10 perkara yang lain. Ya. Kalau kita nak bilang keseluruhannya sebenarnya ada 15 perkara yang perlu kita kenal kalimah tu untuk betul-betul mengenal dan memahaminya. Jadi kalau kita hanya bergantung kepada terjemahan, melihat makna, kita sebenarnya belum lagi mengenal. Ya. Jadi perlu kita mempelajari kaedah-kaedah yang bersabit dengan mengenal kalimah. Yang pertama sekali mesti dikenali ialah jenis dia dulu. Ya. Setiap kalimah tu ada jenis. Jenis tu kumpulan besarnya ialah sama ada dia tu kalimah ismun ataupun kalimah fi'lun ataupun kalimah harfun. Itu yang pertama sekali mesti kita kenali. Kemudian jenis tadi pula, kalau di ismun pula dia ada pula pecahan dia. Ya. Bukannya ismun saja, tapi ismun pula ada pula jenis dia. Dia mungkin ismun fa'il ataupun isim fa'il. Kita kata isim fa'il. Dia mungkin isim maf'ul. Dia mungkin isim masdar. Dia mungkin isim sifat. Dia mungkin isim lazim. Dia mungkin isim makan. Dia mungkin isim zaman. Dia mungkin isim isyarah dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kena belajar mengenal jenis dia dan jenis tu jenis apa pula. Kemudian dia ada pula ciri-ciri dia. Kalau isim tadi ada pula ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia kadang-kadang isim tu dia makrifah. Kadang-kadang dia nakirah. Kadang-kadang dia juga melibatkan ciri-ciri dari segi jantina pula. Boleh jadi dia muzakkar, boleh jadi dia muannas. Jadi semua ni kita kena kenal. Ya. Kalau kita membaca makna saja terjemahan, dia tidak memberi maklumat tentang ciri-ciri dan jenis kalimah. Dia hanya memberi makna saja. Itu tidak lagi termasuk wazan dia, 3 huruf akar dia, kata dasar dia, kata terbitan dia, pembentukan kalimah dia, komponen-komponen dia dan sebagainya. Ya. Itulah yang kita cuba nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas pagi ini, supaya kita pelan-pelan belajar mengenal. Ya. Semalam kita telah selesai berkongsikan zahaballahu. Ya. So zahaba tu satu kalimah, tapi banyak yang telah kita terangkan semalam. Ya. Jenis dia apa? Jenis dia ialah
kalimah fi'lun. Jadi jenis apa pula? Jenis fi'lun madhi. So komponen madhi pula ada dibagikan kepada dua pula, iaitu maklum ataupun majhul. So dia bukannya majhul tetapi maklum. Ya, so semua tu kita perlu teliti dia, ya. Pelan-pelan akhirnya nanti bila kita membaca satu kalimah tu, kita mengenalnya dengan baik. Barulah kita memberikan makna dia. Jadi makna ni, tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya bukan kita merujuk kepada terjemahan, ya. Kita yang sendiri yang menterjemahkannya. Barulah makna tu bertepatan dengan yang kita kenal, ya, kepada kalimah-kalimah, ya. InsyaAllah kita akan meneruskan perkongsian kita. Kita mengambil pendekatan untuk memahami apa yang kita bahaskan itu di dalam aplikasi ayat-ayat Al-Quran, dan kita sekarang masih lagi di dalam ayat yang ke-17. Malam kita telah selesai Zahaballahu. Jadi hari ini kita sambung dengan binurihim pula, ya. Binurihim, iaitu kalimah selepas Zahaballahu. Jadi zahaba kita telah kongsikan semalam, dia adalah fi'lun madhi maklum, fi'lun madhi maklum wazan 1. Ya, zahaba, ya. Kemudian pelaku dia ialah Allahu. Ya, jadi Allah lah yang melakukan perbuatan zahaba tu. Zahaba tu bermakna telah menghilangkan. Siapa yang telah menghilangkan tu? Allah lah. Sebab Allah lah pelaku dia yang melakukan perbuatan zahaba tu, ialah Allah. Jadi perbuatan zahaba ni dia memberi kesan kepada objek, ya. Sebab ini adalah fi'lun muta'addi, dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil muta'addi, iaitu kata kerja yang memerlukan objek, yang ada objek. Jadi bila dia ada objek, mesti dalam ayat tu ada objek dia, ya. Jadi objek dia ialah di dalam kalimah yang selepasnya, iaitu nur, ya. Yang ni nur ni, nun waw ra tu adalah objek dia, ya. Kita gunakan ini. Jadi nun waw ra tu ialah objek dia. Yang nur tu ialah cahaya, ya. Apabila api tadi telah menerangi ma haulahu, ya, apa-apa saja di sekeliling tu, dia mengeluarkan cahaya lah. Jadi cahaya itulah yang menerangi, ya, apa-apa yang di sekelilingnya. Nya tu menunjukkan kepada allazi di sini, ya. Orang yang Allah gunakan sebagai perumpamaan. Orang-orang yang munafik tu ialah seperti seorang. Allazi itu seorang, dia ambil dalam bentuk singular, ya. Jadi hu tu merujuk pada allazi ni, di sekeliling dia tadi. Jadi apabila cahaya tu telah menerangi, ya, api, sebenarnya api tu menerangi. Jadi bagaimanakah cara api tu menerangi? Ialah dengan adanya cahaya, ya. Api itu mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya itulah yang menerangi apa-apa yang di sekeliling tadi. Jadi Allah hilangkan cahaya itu, ya. Zahaballahu binurihim. Jadi objek dia ialah nur, ya. So di dalam konteks ni, nur ni apa ikat dengan him, ya. Him itulah mereka yang dikaitkan dengan cahaya itu. Jadi cahaya mereka itu Allah tarik, ya. Allah tarik, Allah padamkan, ya.
Allah padankan jadi nur dengan him tu menjadi idhafah. Jadi maknanya objek yang digunakan di dalam kalimah ni dalam bentuk idhafah. Ya. Sebab nak mengemaskan lagi cahaya tu siapa punya? Cahaya tu ialah cahaya mereka tadi. Ya. Jadi cahaya mereka tu Allah tarik. Ya. So dalam bentuk fizikal dia seolah-olah macam cahaya yang menerangi uh, sekeliling mereka. Ya. Tetapi di sini cahaya ni uh, Allah ibaratkan cahaya yang menerangi mereka. Ya, menerangi mereka tu Allah hilangkan. Ya. Tetapi di sini Allah tidak menggunakan cahaya tu hanya sebagai objek yang biasa. Ya. Objek yang biasa bermakna dia akan mengambil i'rab yang mansub. Tetapi kita lihat di sini nur tu ra dia baris bawah. So bermakna nur ni juga terikat dengan kalimah sebelumnya iaitu B. B. Allah mulakan dengan B harfun jar. Ya. Bukannya sepatutnya zahaballahu nurahum. Sepatutnya macam itulah kalau dia objek. Ya, konstruk kalimah Al-Quran kalau dia objek, dia terus saja zahaballahu nura. Ra tu kena mengambil baris atas. Sebab dia objek, dia mesti huruf terakhir itu ditandakan dengan baris yang fathah dan dia mengambil i'rab yang mansub. Ya. Tetapi di dalam ayat Quran Allah juga menggunakan kalimah-kalimah muta'addi yang melakukan perbuatan kepada objeknya dengan menggunakan harfun jar B. B ni ya, harfun jar B ni. Ada B ya. Jadi B ni ada peranan dia. Ya. Peranan dia iaitu untuk ya menyusun susun kata tadi daripada fa'ilun dia dengan fa'il dia dengan objek dia dengan B. B ni kita panggil dia ba zaidah. Zaidah bermakna dia tidak berfungsi dari segi makna, tapi dia hanya berfungsi dari segi struktur, dari segi pembangunan ayat itu. Ya. Sebab Arab dia gunakan B kepada kalimah zahaba. Zahaballahu binurihim. Bukannya zahaballahu nurahum. Jadi digunakan B itu. So apabila ada B, dia akan memajrurkan kalimah nur tadi. Sebab itulah kita lihat di sini. Nur tu tidak mengambil baris atas, tetapi dia mengambil baris kasrah disebabkan oleh B. Ya. Bermakna nur ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dua keadaan yang bertindih. Dia adalah objek yang mansub. Pada masa yang sama, dia juga isim majrur yang terikat kepada B. Itulah ya status dia. Dia ada dua peranan sekali itu, dua keadaan. Dia adalah objek. Bila dia objek, dia tetap mengambil status yang mansub. Pada masa yang sama, dia juga terikat dengan harfun jar B. So dalam dua situasi itu, Al-Quran hanya perlu menulis dalam bentuk satu keadaan. Ya, bukannya dua-dua tak boleh, dua baris atas dan bawah tak boleh. So antara maf'ul bih yang mansub tadi dengan ikatan oleh harfun jar membuatkan isim yang majrur, yang mana yang lebih dominan, yang lebih kuat. Ya. Yang lebih kuat ialah ikatan dia kepada harfun jar B itu lebih kuat daripada mansub. Jadi dalam penulisan, dalam bacaan, dia dibacakan mengikut ikatan
jar wa majrur. Tapi sebenarnya dia adalah juga objek yang mansub. Tapi objek yang mansub tu tidak tidak ditunjukkan sebab dia terpaksa mengambil uh, keadaan isim yang majrur disebabkan oleh B tadi. Sebab itu pertalian yang lebih kuat, dipanggilkan lebih dominan, yang lebih kuatlah. Dominan tu maknanya lebih berpengaruh, lebih kuat dalam dua keadaan tu. So jar wa majrur digunakan ataupun ditunjukkan, sedangkan dia sebagai objek maksud tu dalam keadaan tersembunyi lah. Bukan dia tiada, dia masih lagi maf'ul bih yang maksud, tapi dalam keadaan tersembunyi disebabkan oleh dominannya jar wa majrur di dalam pembangunan kalimah ini, ya. Itu lebih kurang latar belakang dia. Sebelum tu kita cuba dapatkan maklumat daripada Al-Quran ni, apa yang kita boleh kumpulkan maklumat berkenaan dengan binurihim. Kita tekan saja di sini, klik kat situ, dia akan bawa kita kepada paparan kalimah. Jadi kita akan dapati kalimah ni adalah dibangun daripada 3 komponen. 3 komponen, ya. Dan tuan-tuan nampak dengan jelas pun, ya. Dengan dia ditandakan warna biru tu, yang pertama, komponen yang pertama B. Kemudian komponen yang kedua ialah nuri tu, yang warna orange gold tu, ya. Dan akhir lagi komponen yang ketiga ialah him. Him, ya. Dia sini him bukannya hum. Kenapa? Kerana huruf yang sebelum isim dhamir itu adalah huruf berbaris kasrah. Jadi kalau ra baris kasrah, dia menggunakan him sebagai isim dhamir, mereka orang ketiga, ya. Kalau ra baris atas, dia gunakan hum. Kalau ra baris depan, dia gunakan hum. So dalam konteks ni dia tidak boleh menggunakan hum. Dia kena gunakan him sebab ra tu berbaris, ya, berbaris kasrah. Okey, kita cuba dapatkan maklumat di sini, kemudian kita akan buatkan penerangan komponen dia menggunakan leksi logos, ya. Ini adalah kalimah yang ke-12 di dalam ayat 17, ya. Okey, cuba kita lihat apa yang dikongsikan dengan kita tentang 3 komponen ni. Pertama, dia kata sini ialah B tu ialah kata depan, ya. So kata depan ni kurang difahami lah, ya. Kata depan boleh difahami kalau kita memaham apa yang maksudkan kata depan tu. Kata depan tu maksud dia prefix, ya, prefix, kata awalan di awal kalimah. Tapi dia tidak memberi maklumat yang lebih penting, iaitu apakah jenisnya kalimah itu. Yang itu yang sepatutnya kita ingin mengetahui, ya. So kita boleh bantu dia lah, ya, bantu. Kata depan ni kita boleh bantukan dia dengan menambahkan lagi maklumat yang perlu kita ketahui. So B tu, kata depan tu sebenarnya ialah harfun jar. Harfun jar pun kita sudah tahu dia adalah kata sendi. Bila kata sendi, dia ada makna dia, iaitu dengan, ya. Dengan itu mana? Dengan. B bermakna dengan. Tapi nanti kita akan terangkan dalam konteks ayat ni, aplikasi dia dalam ayat ni, dia bukannya memainkan peranan sebagai dengan, ya, tapi dia masih lagi berperanan sebagai harfun jar yang memajruhkan kalimah isim selepasnya. Cuma dari memberi konteks makna dia, dia tidak memberi makna dengan, ya. So mungkin kita akan dalam penerangan nanti kita akan buat, ya. Sekarang ni kita nak melihat maklumat-maklumat yang asas dulu.
Kemudian komponen yang kedua, nuri. Nuri, kita boleh lihat di sini dalam ayat kalimah ni, nur ni merubah di bawah menunjuk ke dia isim yang majrur. Ya. So kita boleh kumpulkan maklumat dulu sebelum kita membuatkan penerangan yang lebih apa, lebih sempurna, lebih komprehensif. Lebih komprehensif. Komprehensif ialah menyeluruh, ya. Jadi nur adalah dia pun jenis isim. Dia juga ismun, ya, orang Melayu kata isim, ya. Apakah tanda dia kalimah isim? Dia mengambil baris kasrah. Sebab kalimah isim yang boleh mengambil kasrah kama fi'lun tak boleh. Itulah tandanya, ya, nuri ni. Ya, jadi isim cahaya. Cahaya ni isim jenis apa? Isim kita panggilkan isim lazim. Isim common. Bahasa common noun lah. Bahasa Inggeris lagi senang nak faham common noun. Isim lazim ni isim biasa. Dia bukannya isim fa'il, bukannya isim maf'ul, bukannya isim mafdar, bukannya isim makan, zaman. Banyak isim. Isim ni kalau kita belajar nanti, dalam modul yang kedua, kelas asas intensif itu lebih 20 daripada jenis isim. Ya. Jadi kita kena kenal setiap satu. So salah satu punya isim lazim. Lazim ni ialah benda-benda yang biasa kita lihat di depan mata kita, uh, meja, kerusi, cahaya, lampu, rumah. Ini dipanggilkan isim lazim. Ya. Okey. Istilah kemudian daripada penulisan ni apa yang kita boleh lihat? Yang pertamanya ialah draw tu mengambil baris bawah, bermakna kita tahu status dia yang majrur. Ya. Isim lazim yang majrur. Okey. Itu yang kita boleh kumpulkan di sini dan kita boleh beri makna. Sebab nur dia daripada nur, ya. Nur kita tahu nur makna dia ialah cahaya. Cahaya. Okay. Dan akhir sekali kita buat maklumat, berikan maklumat kepada him. Dia kata sini ialah kata ganti orang. Dia kata-kata benda tu makna isim lah, ya. Tapi dia hanya sebut kata benda, dia tak terangkan dengan lebih terperinci, ya. So kita bantukan dia supaya kita dapat apa ni, memberikan ketepatan kepada makna dan konteks dia, ya. So isim ni lazim menunjukkan kepada nur, harfun jar ni menunjukkan kepada B, kalimah yang pertama. Dan ketiga ialah him, kata ganti orang tu kita boleh bantukan dia dengan dia yang masuk kata ganti orang ialah bahasa Inggeris dia panggilkan pronoun, bahasa Arab dia panggil isim dhamir. Ya, isim dhamir. Tapi isim dhamir ni ada ciri-ciri dia. Ya, ada ciri-ciri. Masukkan sekali ciri-ciri dia ni. Dia isim dhamir ni merujuk kepada orang ketiga. Ya, orang ketiga. Dalam bahasa Arabnya dipanggilkan ghaibun. Ghaib. Orang yang ghaib tu ialah orang ketiga, ya. Kemudian dia ada pula jantinanya kepada him ni, ya. Jantina kepada him iaitu dia adalah muzakkar, bukannya muannas. Ya, dia adalah muzakkar. Muzakkar walau bagaimanapun, muzakkar dalam konteks ayat ni, muzakkar ini juga bermaksud kumpulan tu lelaki campur perempuan.
Dia bukannya muzakkar tu dia maksud lelaki saja. Ya. Him di sini menunjukkan kumpulan tu lelaki dan perempuan juga menggunakan jantina muzakkar. Bilangan dia majmuk. Majmuk tu maknanya jamak lah. Jamak yang bererti 3 ke atas. Ya. So, bila 3 ke atas, dia gunakan isim dhamir him. Okey. Dan apa lagi yang maklumat kita boleh nampak daripada situ? Him tu uh, juga mungkin kita uh, putuskan ayat tu, kita tambah satu ayat lagi untuk menerangkan dia. Sebab dia ada peranan dia di dalam itu, ya. Peranan di dalam tu, kita lihat dia adalah mengambil peranan. Jadi kita masukkan ia juga mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi yang majrur. Itu maklumat kepada kata ganti orang him tadi, dan kita berikan makna dia iaitu mereka. Maknanya ialah mereka. Bila kita menyebut mudhafun ilaihi kepada him tu, jangan lupa kita juga perlu mengaitkannya dengan nuri sebelumnya dalam bentuk yang mengambil peranan sebagai mudhaf. Jadi kita tambah lagi maklumat di sini tadi, ya, isim lazim. Dan kenapa isim lazim yang majrur? Kita boleh, kalau nak buat ayat lain pun boleh, ataupun nak panjangkan ayat tu pun boleh untuk menerangkan peranan dia. Ya. Jadi isim lazim yang majrur dan juga, ini peranan dia, dan juga dia adalah mudhaf. Ya. Dan adalah mudhaf. Mudhaf bermakna dia memainkan peranan sebagai kalimah pertama dalam ikatan idhafah. Jadi bermakna nuri dengan him ni mengambil pertalian yang dipanggilkan idhafah. Ya. Okey. Kalau kita nak terangkan pertalian dia dengan B pun boleh ditambahkan di dalam penerangan isim lazim ni. Dia menjadi majrur tu sebab dia terikat, ya. Jadi kita letakkan ikatan tu dulu sebelum kita masukkan peranan dia sebagai mudhaf. Isim lazim yang majrur, kenapa majrur tu kita masukkan dalam ikatan jar wa majrur. Ya, pertalian tu ataupun ikatan tu dipanggilkan jar wa majrur. Kalau nak tahu apostrofi itu boleh, ya, untuk menunjukkan yang ini adalah satu ikatan yang dipanggilkan, ya, jar wa majrur. Kemudian baru kita terangkan peranan dia sebagai idhafah, ya, dan juga mudhaf, dan juga mudhaf yang membawa erti cahaya. Itulah maklumat-maklumat yang kita boleh kumpulkan, ya, daripada apa yang kita lihat, dan kita tambah banyak daripada maklumat tu tidak ada di sini, kita tambahkan dia supaya penerangan kita akan lebih jelas, ya. Jadi sini disebutkan mudhaf dan sini disebutkan mudhafun ilaih. Jadi sepatutnya kita juga akan menerangkan pertalian di antara nuri dengan him tu sebagai idhafah.
Di manakah cara kita nak menerang tu, kita boleh masukkan dalam kalimah yang kedua tu. Sebagaimana tadi sini, kita nak menerangkan jar wa majrur tu, kita masukkan dalam kalimah yang kedua untuk menerangkan pertalian jar wa majrur. Begitu juga di sini. Sebab kita dah sebut dia mudhafun ilaih tu, yang majrur. Jadi kita boleh masukkan maklumat tu di sini, iaitu kita tambah sikit, ya. Dalam ikatan idhafah. Sebab dia dalam ikatan idhafah tu lah dia apa? Dia menjadi berperanan sebagai mudhafu ilaih yang majrur. So dengan ni penerangan kita akan lebih lengkap lah, ya. Lebih lengkap, dan kita bantu sekali lagi dengan meletakkan arrow warna hijau tu untuk menunjukkan penerangan ni adalah untuk kalimah yang ketiga tu, iaitu him. So ini maklumat yang kita boleh kumpulkan dan kita sempurnakan, ya, penerangannya sebaik yang mungkin dengan mengambil kira pengenalan kita sendiri. Sebab yang diterangkan sini sangat ringkas, ya, sangat ringkas. Dan pada masa sama, sebelum kita habis hari ini, kita melihat 3 huruf akar dia di sini, ya. Iaitu 3 huruf akar dia ialah nun, waw dan ra, ya. Kita asingkan nun, waw, ra ni, kita kita terangkannya sebagai huruf yang berasingan, iaitu nun, waw, ra. Setiap huruf akar kita mesti asingkannya, jangan gabungkannya, dan kita tidak bariskannya. Nun, waw, ra saja. Itulah 3 huruf akar, ya, yang mana nanti kita akan boleh gunakan dalam penerangan apabila kita membuat pembentukan kalimah nanti. Doktor, Ya, him tu, boleh tak kita bubuh isim domer muttasil? boleh, betul. Okey. Terima kasih, ya. Dia tambah lagi. Itu maklumat juga berkaitan, ya, sebab dia bercantum dengan nuri itu dalam satu kalimah. Jadi kita masukkan sekali ciri-ciri itu, iaitu muttasil, ya. So muttasil kita boleh letak kat mana, ya? Kita boleh letak selepas majmuk ni boleh, ya, lepas majmuk, ya, sebab selepas tu kita nak menerangkan peranan dia dah. Jadi ciri-ciri macam tu kita masukkan dalam ayat yang pertama tu, iaitu yang muttasil, bermaknanya yang bercantuman, tu dipanggilkan muttasil. MU, kalau rumi dia short ya ra, ya. Jawi dia short, jadi kita gunakan S yang besar, ya. Kalau T gitu juga. Kalau T kecil ni bermakna ta. Jadi ada 2 ta, ta yang tasydid. Kalau kita jumpa penulisan penulisan T, 2 T kecil ni maknanya ta tasydid. Itu, ya, cara kita nak mengenal dia, ya. Jadi saya terpadam pula, ya. Tulis sekali lagi, tak apa, ya. Yang muttasil, M-U-T-T-A-S besarkan, muttasil, yang bercantuman. Bahasa Melayu dia bercantuman dengan kalimah sebelumnya. Kalau dia berasingan macam Allahu dengan Zahaba semalam, Allahu tu ialah mufasil. Dan ni dalam konteks ni, him ni dia muttasil. Okey, cukup untuk hari ini. Sudah 7.50, terlebih sikit 5 minit. Ya, kita simpan dia.
sekiranya kita nak menggunakan maklumat ni untuk rujukan kita besok, besok kita akan cuba lihat apakah maklumat yang disediakan oleh Digital Al-Quran satu lagi, qurancorpus.com, dan kita akan gunakan kedua-dua maklumat itu untuk memberi penerangan dan yang kita akan gunakan Lexilogos. Ya. Besok kita akan terangkan komponen dia dulu, kemudian kita akan terangkan kalimah ini, dan seterusnya kita akan bina pembentukan kalimah dia. Kita akan buat pembentukan kalimah insya-Allah. So, untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Terima kasih, Doktor.